hijrah sudah pun dikenali. Sejarahnya juga sudah banyak dihamburkan kepada masyarakat untuk mereka mengetahui titik sejarah yang berlalu dan berlaku dalam peristiwa hijrah. Yang masih belum lagi selesai agenda kerja hijrah ini ialah pengajaran yang paling utama daripada hijrah. Junjungan besar kita Muhammad SAW pernah menyebut dalam hadis yang cukup pendek, yang mudah dihafal dan dipaham, tetapi nampaknya masih sukar untuk kita laksanakan tuntutannya. Apa dia? Dia kata, al-hijratu man hajara su'a. Ruh hijrah yang sebenarnya ialah orang-orang yang berhijrah meninggalkan PL yang tidak baik. Hijrah meninggalkan sifat-sifat yang negatif. Hijrah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ini agenda sekarang. Agenda sekarang ini menghendaki ummah yang senantiasa berkembang ini untuk melihatkan pengajaran yang telah ditinggalkan selama 1418 tahun yang silam, di mana angkatan awal Islam telah berjaya meninggalkan mana Allahu an. Mereka berjaya meninggalkan apa sahaja yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang mereka dahulu. Kita lihat misalnya ummah yang sedang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada mereka. Ada dua jenis kekuatan. Satu, Allah kurniakan kekuatan maddi. Dan yang kedua, Allah kurniakan kekuatan maknawi, kekuatan ruhani, kekuatan pegangan keagamaan. Dan kalaulah Allah Ta'ala menghendaki, Allah boleh mengurniakan kepada bangsa Islam itu dua kekuatan sekali. Kekuatan maddi kebendaan dan kekuatan maknawi keagamaan. Dalam dunia hari ini kita melihat ada orang yang ada bangsa Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada mereka kekuatan maddi sahaja. Yang ini saling silih berganti berlaku dalam masyarakat manusia. Dulu terkenal dengan bangsa-bangsa kokoh seperti mana Roman Empire. Kekuatan bangsa seperti mana Persian Empire dulu. Tapi kekuatan-kekuatan itu yang hanya berpegang kepada kekuatan maddi sahaja, dia dikalahkan oleh golongan yang memegang kepada kekuatan maknawi. Itu yang Quran sebut dalam Quran, Allah menyebut dalam Quran selalu itu. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Alif Lam Mim, Rum yang kuat itu akan dikalahkan. Wa hum min ba'di ghalabihim sayughlabun. Mereka menang sekali dan kalah buat selama-lamanya. Saya tekankan mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan manusia ini amat mengetahui bahawa kekuatan yang sebenarnya yang perlu kita miliki ialah kekuatan maknawi, kekuatan ruhani, kekuatan pegangan ummah itu kepada agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Ini dia ruh hijrah.
Maka Muhammad SAW dengan para sahabat yang dididik atas kekuatan maknawi ini, kekuatan keagamaan ini yang masuk dalam diri mereka, mereka telah menjadi kuat. Contoh kecil, ada seorang sahabat yang datang daripada Rum, nama dia Suhaib, dikenal dengan nama Suhaib Ar-Rumi. Dia mencari kekuatan kejiwaan maknawi kerohanian, berjalan kaki daripada Rum, akhir sampai ke Makkah. Dia berjumpa dengan Muhammad, dia mendapat hidayah, dia beriman, dan dia berniaga. Suhaib Ar-Rumi dalam jangka masa yang singkat, hasil kekuatan rohani agamanya, dia jadi kaya raya. Lepas kaya raya, datanglah perintah hijrah. Nabi berhijrah, cerita lama. Sahabat berhijrah. Dan pada ketika itu Nabi sendiri pun tidak nak menjangka, mengatakan orang yang nama Suhaib ini yang datang di Rum, kaya raya di Mekah, sanggupkah dia meninggalkan harta kekayaannya Mekah untuk pergi ke Madinah? Sebab zaman itu nama hijrah itu bawa badan sahaja. Belum ada kredit kad, belum ada TT, telegraphic transfer, duit pun tak ada, bank pun tak ada. Berpindah maknanya suatu kemenangan besar bagi orang itu. Kalau kekuatan kebendaannya boleh dijatuhkan ke bawah, naik ke maknawiannya, dia boleh berpindah. Orang pindah ke semua sekali. Orang tidak menjangka yang nama Suhaib Ar-Rumi ini boleh berbuat demikian. Tiba-tiba sahabat pergi bisik kepada Rasulullah SAW di Madinah, baru berpindah. Sahabat kata, Ja'ana Suhaibun. Suhaib yang tidak jangka baru ini tak boleh datang ke Madinah, dia berpindah ke Madinah. Nabi Muhammad yang selama ini sampai ke Madinah tidak sangat peduli siapa yang sampai di Madinah ini berhijrah. Dengar Suhaib sampai sahaja, Nabi bangun. Nabi kita bangun di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, pergi menyambut kedatangan Suhaib. Nampak Suhaib sahaja di hadapan sedang berjalan, Nabi kata apa? Nabi mengisytiharkan tengah-tengah orang ramai, Rabiha Suhaibun wa rabiha Suhaibun wa rabiha Suhaib. Rabiha, beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib, dan beruntunglah Suhaib. Kalau lihat pandangan kebendaan madi, bolehkah kita kata kepada kawan kita yang dulunya kaya raya, harta banyak, semua banyak, tiba-tiba habis semua harta tinggal, jumpaan kita, dia bankrupt, beruntunglah kamu, beruntunglah kamu. Bankrupt untung apa? Harta habis untung apa? Tapi Nabi mengisytiharkan dengan penuh kebanggaan, Rabiha Suhaib, beruntunglah kamu wahai Suhaib, beruntunglah kamu wahai Suhaib. Mengapa beruntung? Keuntungan manusia ini Nabi sebut dah, dia banyak bergantung kepada orang yang boleh melintasi dan memenangi dirinya dari tekanan-tekanan kebendaan, yang benda berakhir dengan benda, dunia berakhir dengan dunia, kekayaan dunia berakhir dengan kematian. Yang kekal abadi, jiwa tauhid. Yang kuat pada manusia ini, jiwa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika takwa itu menghendaki pengorbanan harta benda, Suhaib telah menjadi contoh. Inilah maka dikatakan bahawa roh kepada hijrah ini menghendaki umat Islam ini
dapat memenangkan dirinya daripada tekanan hawa nafsunya. Dan inilah yang paling hebat insan kini hadapi. Dari dahulu Nabi telah berjaya membawa ummah ini kepada jalan yang membawa mereka kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh yang kedua misalnya. Setelah berpindah ke Madinah, Nabi berjalan menyampaikan dakwah Islam ini kepada penduduk Madinah. Baginda bertemu dengan seorang pemuda bernama Al-Harithah Ibnu Suraqah. Harithah budak muda. Nabi bagi salam dekat dia. Tapi malangnya budak muda ini tidak tahu menghargai salam seorang Rasul. Dia tidak jawab salam. Nabi tanya sahabat dia, adakah pemuda ini telah Islam? Dikatakan kepadanya, qila annahu qad aslama. Orang duk kata ada khabar-khabar cerita dia Islam lama dah. Nabi dekati pemuda ini. Nabi salam dengan dia. Nabi tanya dia, kaifa asbahta ya Suraq? Kaifa asbahta ya ibna Suraqah? Apa kabar? Apa jadi kamu wahai anak Suraqah? Setelah diam lama, anak ini kata, saya hendak jadi seorang Muslim yang baik. Nabi kata, kalau kata-kata kamu ini benar, Allah akan menyampaikan apa yang kamu hendak. Nabi pegang dada dia, doakan kepadanya apa yang dia kata. Kalau kamu betul, wahai Harithah, yang kamu hendak ini berlaku. Kalau kamu cakap saja tak betul, cakap lain, buat lain, kamu akan jadi lain. Habis pertemuan. 1 tahun kemudian, Nabi berjumpa semula dengan Al-Harithah Ibni Suraqah. Berjumpa kali ini, berjumpa dia dalam masjid. Nabi jumpa dengan Harithah. Nabi tanya dia, kaifa asbaha imanuka ya Harithah? Sekarang ini apa telah jadi dengan iman kamu wahai Harithah? Anak muda jawab, kata, asbahtu mu'minan muqinan billahi ta'ala. Ini orang ramai ni. Asbahtu, saya telah jadi mu'minan, seorang mukmin, muqinan, yang sungguh-sungguh yakin kepada Allah Tuhan saya. Nabi kata, likulli syai'in haqiqah wa ma haqiqatu imanik. Semua orang boleh bercakap, tapi bukti tak ada. Kamu kata kamu iman sungguh, bukti kamu apa dia? Ini ambil pengajaran. Kata Harithah, sahartu layali wa uhibbuhu wa azma'tu nahari wa uhibbuhu. Dia kata, selepas saya berjumpa dengan Tuan dahulu tahun sudah, Tuan doakan kepada saya. Lepas itu dia kata, saya berubah hidup saya. Sahartu layali, saya suka buat ibadat malam, berjaga malam. Wa uhibbuhu, dan saya suka pekerjaan ini. Ibadat malam buat dengan hati yang penuh suka. Wa uhibbuhu, dan saya cinta kepadanya. Wa azma'tu nahari, siang hari pula saya suka puasa. Wa uhibbuhu, dan saya cukup seronok berpuasa. Itu 2 tanda. Kalau buat ibadat tapi benci kepada ibadat, tak suka kepada ibadat, Allah tahu.
Ibadat yang jenis ini boleh buatlah, tapi banyak menghabiskan boreh aja. Ini yang takut. Jadi yang Nabi sebutkan, kam min qa'imin lam yanal min qiyamihi illa ta'ab. Banyak orang buat ibadat tapi dia tak dapat apa pun daripada ibadatnya melainkan dapat penat sahaja. Puasa, banyak orang puasa, Nabi kata kam min sha'imin lam yanal min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapat faedah daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Tapi Harisah telah memberi pengajaran kepada kita. Dia kata apa? Saya buat ibadat, saya suka kepada ibadat, seronok. Dan saya puasa siang hari, saya suka kepada puasa. Summa madza? Kemudian apa lagi? Kata Harithah, wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi barizan. Waktu-waktu saya suka beribadat itu, saya dapat melihat dengan mata batin saya. Dengan mata hati saya nampak macam terlihat kepada saya arsy rabbi, aras Tuhan saya. Barizan, jelas. Wa haulahu man yatufun. Saya nampak macam di arasy itu ada makhluk yang sedang tawaf. Summa madza? Kamu nampak apa lagi? Dia kata, wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatazawarun. Semakin kuat saya beribadah, macam saya nampak syurga Allah Subhanahu wa taala yang dalamnya itu penuh dengan penghuni, yatazawarunya, ziarah menziarahi, yatahabuna, berkasih sayang sama-sama mereka. Summa madza? Kemudian apa lagi kamu nampak? Wa ka'anni ara ahlan nari yata'awuna. Saya nampak kadang-kadang itu neraka Allah Subhanahu wa taala yang dalamnya itu ada penghuni. Penghuni ini kesemua sekali tanpa kecuali, kesemuanya berada dalam keadaan yang cukup seksa. Nabi pegang dada dia. Nabi letakkan tangan atas dada pemuda yang nama Harithah bin Suraqah ini. Dan Nabi kata, syabun nawwarallahu qalbahu bil iman fa'alzim ya Harithah ibni Suraqah. Nabi pegang dada budak ini, Nabi balik kepada kawan-kawan dia, Nabi mengisytiharkan. Dia kata, syabun, ini orang muda, nawwarallahu qalbahu bil iman. Allah telah terangi hati anak muda ini dengan iman yang sebenar. Fa'alzim ya Harithah, aku harapkan kamu teruskan kerja kamu, jangan patah ke belakang. Kamu akan berjaya dunia sampailah kepada akhirat. Hadis ini ada message. Ini menjelang selepas daripada hijrah. Mesej jelas. Kalau hati seorang mukmin itu sudah sampai kepada masa dan peringkat untuk berubah dari yang tidak baik kepada baik, daripada keadaan yang negatif kepada positif, daripada iman yang goyang kepada yang kukuh, dia tidak payah mengambil masa yang panjang. Harithah setahun sahaja. Kalulah anak muda ini boleh berubah dirinya setahun sahaja, sampai Nabi declare pada ketika itu, syabun nawwarallahu qalbahu bil iman. Pemuda ini hatinya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya iman. Ini yang kehilangan kepada kita.
Ini yang hilang daripada kita dalam zaman-zaman yang mutaakhir ini, dalam kegawatan masyarakat, membincangkan hal keruntuhan akhlak, hal keruntuhan moral, hal hilang keyakinan kepada pegangan-pegangan keagamaan yang tulen, yang menyebabkan setiap hari kita melihatkan orang-orang yang kecundang, yang jatuh dalam medan penghidupan ini. Dan kehidupan semakin hari semakin melonjak kita kepada zaman teknologi moden yang begitu canggih. Jangan lupa, yang hendak kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah sebutkan dalam Quran. Allah kata apa? Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum allati za'amtum annahum fikum syufa'a. Akhirnya Allah kata, wahai anak Adam, wahai manusia, akhirnya ji'tumuna furada, kamu terpaksa menyerah diri kepadaku. Furada dalam keadaan kita sebatang kara, seorang diri. Semua orang akhirnya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seorang diri. Kama khalaqnakum, seperti mana kamu dijadikan dahulu, lahir ke dunia seorang diri, kita akan balik semula kepada Allah furada, seorang diri. Ketika itu, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, kamu akan meninggalkan apa sahaja yang telah kamu miliki dalam alam dunia ini, semuanya tinggal. Wa ma nara ma'akum syufa'akum, kawan-kawan yang memberi syafaat kepada kamu, orang-orang membantu kamu dahulu dalam dunia, kesemuanya telah meninggalkan kamu, dan kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktunya yang insan amat mengharapkan kepada ridwanullahi taala. Kita berhajatkan kepada adanya sesuatu yang nama ada keredaan Allah Subhanahu wa taala, kerana segala yang lainnya sudah pun berlalu. Kesenangan dunia sudah berlalu, kesakitan dunia sudah berlalu, kepayahan dunia berlalu. Yang baki kepada kita, wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang baki kepada kita, yang tinggal kepada kita, yang perlu kepada kita, yang kita perlu kepadanya ialah wal baqiyatus salihat, amal-amal yang soleh, pahala-pahala yang kita buat. Khairun 'inda rabbika thawaban, itulah yang paling baik sekali yang kita buat, yang kita bawa untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun amala, Allah kata cita-cita yang paling baik sekali dalam kehidupan ini tak lain dah melainkan berangan-angan, berhasrat benar, bercita-cita untuk menjadi orang yang Allah terima amal ibadatnya. Inilah kemuncak daripada penghidupan manusia dalam alam dunia ini, dengan hijrahnya itu nak membawa dirinya menjadi orang yang diterima Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya, menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. So, kemuncak kita ini akan sampai kepada peringkat anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, jiwa yang beriman, yang tenang benang. So, nafsul mutmainnah dalam tafsir dimulakan dengan jiwa yang kenal Allah Tuhannya,
jiwa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman, yang bertakwa, dinamakan dengan an-nafsul mutmainnah. Ini dia suatu tahap yang perlu kita berusaha menghijrahkan diri kita untuk sampai kepada tahap jiwa hati nurani, insan dalaman yang kenal Allah Tuhannya, yang tahu peranannya, yang tahu kerja-kerjanya, tahu iman dan takwanya, bagi sampai kepada an-nafsul mutmainnah. Kalau ini sampai, baru Allah sebut, baru malaikat datang bertanya dan berkata kepada kita, irji'i ila rabbiki, marilah kita kembali kepada Allah Tuhan kita. Radiyatan mardiyah, kamu telah reda dengan Allah, Allah reda dengan kamu. Ini suatu episod dalam program kerja kita. Dalam saat seperti ini, nak mengajak kita memahami, nak menaikkan diri kita menjadi orang yang kalau boleh disebutkan fadkhuli fi ibadi. Kita diterima masuk menjadi orang yang termasuk dalam golongan ibadi, baru jadi hambaku, kata Allah. Kalau boleh jadi hambaku, barulah Allah kata wadkhuli jannati, baru boleh masuk dalam syurgaku. Maka ini dia perpindahan yang saya katakan tadi, yang Nabi telah asaskan daripada mula, nak mengajak akan masyarakat ini dapat berpindah daripada nilai-nilai yang tidak tinggi kepada nilai-nilai yang tinggi. Yang tak tinggi apa dia? Itu yang Nabi telah basuh dan bersihkan. Nilai memperhambakan diri kepada berhala, kepada kebendaan, itu rendah. Naikkan taraf insan ini sampai kepada mereka menjadi hamba kepada Allah Tuhannya. Kalau ini sampai, maka sampailah kepada orang yang disebut dalam Quran selalunya, orang yang sentiasa mengharapkan penghidupan ini sebagai suatu jalan untuk mereka mengharapkan suatu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menaikkan harapan, mencerahkan harapan manusia menjadi orang yang senantiasa berkeinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat disebut, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan kami. Saya sebut tadi, saya katakan bahawa penting adanya suatu perasaan yang kukuh dan kuat untuk kita bersedia bagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak lama. Quran sebut, sesungguhnya mereka yang tidak mengharapkan, tidak berusaha mengharapkan pertemuannya dengan kami. Siapa dia? Orang-orang yang hanya berpuas hati dengan kehidupan dunia sahaja. Watba'annu biha, mereka begitu tenang dan tidak gusar dengan kemajuan dunia yang mungkin merosakkan agama mereka. Watma'annu biha, mereka tenang dengan penghidupan itu. Orang itu, kata Allah, walladzina hum an ayatina ghafilun, orang-orang itu ialah mereka-mereka yang telah lalai dan lupa daripada peringatan kami kepada mereka. Orang yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang rugi, karena tempat tinggal mereka pada akhirnya Allah kata dalam an-nar,
sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dalam alam dunia ini. So, ayat ini diturunkan selepas hijrah, mengingatkan kepada orang-orang zaman itu, mengatakan bahawasanya penghidupan dunia ini ialah penghidupan yang sementara. Tidak ada dalam dunia ini yang nama dia seronok, melainkan sekejap sahaja. Apa pun, seronok makan pun, masa makan seronok. Artinya, macam malam ni lah, dengar ceramah, bukannya seronok, udara panas, tak selesa. Tapi tengok konsert pun sama juga, berdiri pun penat juga lama-lama. Berjalan seronok, melancung dan melencong, tapi penat. Naik kapal terbang penat, balik demam, lagi penat. Pergi ke Mekah seronok, kena batuk, demam, penat. Itu dia penghidupan dunia. Yang nak kita berpindah ini ialah berpindah daripada yang Allah sebut dalam Quran, katakan bahawa kehidupan dunia ini, dia kata wa annad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sudah mengatakan nak jadi nabi itu besar sangat ujian, ini sebahagian daripada ujian. Jangan menangis, tahanlah, sabarlah. Selesai. Selang beberapa hari kemudian pula, dah lupa dah yang itu pula. Lupa dah habis dah kot. Lalu pula jatuh pula najis manusia, dengan air kencing, dengan najis, dikumpul sengaja nak campak atas Muhammad. Dalam hadis katakan dicampaknya dengan najis manusia. Pati ke belakang, selagi kamu lalu di sini, kamu kena ini. Nabi kita balik basuh, lama tak lalu. Tapi ini dah 3 kali kena pasang kuda-kuda, kena bersilat lah. Takkan lalu dengan tak tengok ke atas. Lalu yang keempat ini pula jalan juga tengok ke atas. Apa nak terjun hari ini? Sampah dah terjun, ulat dah terjun, uri dah terjun ke bawah. Hari ini apa pula? Mungkin tuan ni terjun pula. Lalu sampai ke situ, tengok-tengok pintu tutup, tuan dia tak ada. Dulu tak pernah miss, ni hari ni miss hari. Dia tunggu tengok, tak juga pintu terbuka, tidak juga benda turun yang tidak baik. Rupanya depan rumah ini ada seorang kawan-kawan ni, Yahudi juga, tak makan saman juga. Dia yang buka pintu. Dia kata, kamu tunggu apa? Nabi kata, antaziru sahibi. Saya tunggu nak tengok kawan baik saya. Perkataan sahibi, perli pun ya, sungguh pun ya. Sebab kawan ni 3 hari dah aku, tiga kali aku lalu, dia tunggu aku. Tapi hari ni tak tunggu pasal apa? Dia kata, la in kana sahibuka, kalau betul kawan kamu, aku nak beritahu, dia sakit teruk. Oh, patutlah member sakit. Kalau tak sakit memang terjun punya. Nabi kita terus masuk jalan belakang, naik ke atas rumah kawan ini, bagi salam, tak jawab salam, minta izin nak masuk, tak dengar suara, melainkan pelan suara, ditolak masuk. Rupanya kawan ini dah tidur lama dah. Muhammad pergi tanya apa khabar, dia diam. Kamu laparkah? Dia hangguk. Rupanya kawan ini, bini dia pun lari lama dah, tak tahan. Bini pun lari. Muhammad kata, kalau kamu lapar, aku balik ambil makanan. Nabi balik ambil makanan. Itu yang dalam hadis dia katakan, Nabi suruh isteri dia Khadijah buat bubur,
Gandum campur dengan kismis, campur madu lebah. Dia panggil asari. Siap, bawa pergi. Nabi kita suap dekat dia. Ni balasan kepada orang yang telah campak atas kepala dia 3 kali itu, dibalas dengan bawa makanan. Dia sakit, pergi suap. Habis makanan, dia nganga mulut. Nabi kata minta maaf, sari dah habis. Dia kata, mengapa kamu bawa sikit? Nabi minta maaf, balik. Dia kata, malam aku bawa pula. Datang malam, ni jiran, bawa bubur pula, suap. Bagi tangan Nabi suap. Suap, makan, sampai kenyang, mulut tak buka. Dia kata, bukalah mulut kamu, makanan masih banyak. Dia kata, mengapa bawa banyak? Tadi limadza aqlalta, yang ni limadza aqsarta. Mengapa bawa sedikit, mengapa bawa banyak? Tak apalah, saya boleh makan. Pergi balik. Datang lagi besok bawa makanan. Habis suap makan, ini Nabi nak balik. Nabi bangun nak balik sahaja, orang ini yang selama ini begitu degil dia, selama ini begitu kasar dia, selama ini begitu honar dia, dia pegang kaki Nabi sampai Nabi tak boleh bergerak. Nabi kita, lepaslah, aku nak balik. Dia kata, lasta insanan ya Muhammad. Suara dia rendah. Lasta insanan ya Muhammad, kamu ini bukan manusia wahai Muhammad. Kalau bahasa Melayu ni Pahang sama, kena bukan manusia, apa lagi yang itulah. Kalau kamu bukan manusia, apa lagi, sama ada jin atau hayawan. Tapi Nabi kita kata, lau lastu insanan faqul man ana. Kalau saya bukan manusia, tolong bagi tahu saya siapa. Dia kata lagi, haqqan lasta insanan. Sungguh-sungguh aku kata, kamu ini bukan manusia wahai Muhammad. Muhammad minta, qul man ana. Kamu tolong beritahu aku siapa. Lama dia tunggu, akhir dia kata, lasta insanan walakinnaka Rasulullah. Kamu bukan manusia wahai Muhammad, tapi kamu ini adalah Rasulullah. Nabi duduk depan dia. Nabi kata dekat dia, lau qulta hadza min qalbika la syafita min amradi. 17 kali sehari semalam. Kita tahukah tidak yang kita minta itu apa dia? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Suatu pekerjaan yang lurus, amalan yang lurus, ikutan yang lurus, apa dia? Kalau tak tahu itu, maka kita minta pun sia-sia. Allah pun tidak bagi. Kerana tak tahu apa kita minta. Allah bagi tahu kepada kita, yang kita minta itu ada dalam surah Yasin. Kita baca Yasin selalu malam Jumaat, malam lain kita baca. Sakit kita baca, mati kita baca Yasin banyak, ada dalamnya. Allah kata dalamnya, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Yang kita minta dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dalam Yasin kata, wa ani'buduni, dan hendaklah kamu abdikan diri kamu kepadaku, kata Allah. Kamu abdikan diri kamu kepadaku, kata Allah, dengan sebenar pengabdian. Ini Allah bagi tahu dah, hadza siratum mustaqim. Itu dia jalan yang paling lurus.
Dalam hidup ini, kerja mengabdikan diri kepada Allah, mentaati perintah Allah, menghayati agama Allah, siratun mustaqim, jalan yang paling lurus. Kalau ini kita faham, maka prioriti dalam penghidupan ini tidak lain lagi melainkan wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah sahaja jalan yang lurus, jalan yang terus kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang akan memberikan kepada manusia ini. Wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada manusia dua kejayaan, dua keselamatan. Dunia pun mereka dapat najdah, bantuan Allah Ta'ala, dan akhirat pun mereka akan mendapat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantuan ini tidak dapat melainkan dengan wa an ya'buduni. Pertingkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sahaja kata Allah, hadza siratun mustaqim, itu dia jalan yang cukup lurus. Kenapa? Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Sebelum daripada kita, kata Allah, sudah banyak ada angkatan demi angkatan manusia yang telah adalla minkum jibillan katsiran. Banyak sangat dah angkatan manusia, kata, sebelum kamu, kata Allah, telah pilih jalan yang sesat. Apalam takunu ta'qilun, apakah kamu masih tidak mau ingat kepadanya? Itu yang Allah simpulkan dalam surah. Kita baca surah Al-Fajr. Besar sangat pengajaran. Allah ceritakan dalam surah Al-Fajr ini tentang bagaimana adanya manusia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka kekayaan dunia, tetapi akhirnya mereka tidak menghargai kekayaan itu, akhirnya mereka musnah. Selepas itu Allah menceritakan suatu kemajuan alat teknologi moden yang berlaku zaman Nabi Allah Sulaiman. Saya melihat ada suatu ciri dalam Quran, Allah menceritakan anugerah Allah kepada dua kaum ini. Satu, anugerah kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, anugerah kemajuan fizikal dengan piramid yang begitu hebat, dengan rumah dalam bukit begitu hebat, satu kemajuan. Tapi ada yang kedua, kemajuan yang Allah beri zaman Nabi Sulaiman. Apa dia? Nabi Sulaiman zaman ilmu pengetahuan tinggi. Kalau kita boleh miliki pengetahuan ini, kita akan jadi orang yang tercanggih dalam dunia, yang pernah Allah beri kepada orang Nabi Sulaiman. Apa dia? Satu hari Nabi Sulaiman mendengar cerita daripada burung belatuk. Burung belatuk bawa cerita. Sebab zaman tu tak ada internet, tak ada email, burung belatuk boleh pakai. Satu hari Nabi Sulaiman memeriksa rakyat-rakyat dia raja dan nabi. Wa tafaqqadat thayrah. Dia periksa burung. Semua datang menghadap. Burung datang menghadap, binatang buas datang menghadap, jin datang menghadap, insan datang menghadap. Dia periksa, semut datang menghadap. Wa tafaqqadat thayrah, dia pergi periksa burung. Faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Quran cerita. Kata, kenapa aku tak nampak burung belatuk datang menghadap pada pagi ini? La u'adzibannahu, aku akan azabkan burung belatuk ini, ajar sikit. Au la azbahannahu, aku nak sembelih dia. Au la ya'tiyanni bisulta ataupun dia datang kepadaku membawa cerita yang benar, mengapa dia lambat. Sulaiman tengah hot begitu, belatuk pun sampai di ujung belakang. Member dia sebut, hang jaga Sulaiman nak sembelih hang tau.
Mesti cari good excuse supaya Nabi Allah Sulaiman tidak murka. Dia pun menghadap. Dia kata, ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Hamba terlambat sedikit, datang jauh, datang daripada Sabak. Sabak bernam. Bukan Sabak bernam, Sabak di Yaman. Yaman ke Palestin dalam 2000 km. Saya datang daripada Sabak Yaman, binaba'in yakin, bawa berita yang cukup benar. Berita 100% benar. Burung belatuk boleh bawa cerita benar, tapi surat khabar belum tahu. Dia kata, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Saya datang sebuah negara. Negara itu seorang perempuan menjadi raja yang menguasai mereka. Wa utiyat min kulli syai. Sabak yang diperintah oleh puteri Balqis namanya, telah Allah anugerahkan kepada mereka wa utiyat min kulli syai. Mereka telah Allah bagi apa sahaja. So, kemajuan yang dicapai oleh puteri Balqis berdasarkan kepada Quran ini, Allah kata apa? Wa utiyat min kulli syai. Mereka diberi apa sahaja. Kekayaan mereka, kesenangan mereka, kebahagiaan mereka, makmuran mereka, kesemuanya mereka ada. Walaha arsyun azim. Dia ada suatu singgah sana jauh lebih baik daripada singgah sana kamu, wahai Sulaiman. Sulaiman dengar cerita macam ni, perempuan pula jadi raja. Lawa pula tu, kaya pula tu, ada arash, ada singgasan lebih besar daripada Sulaiman. Sulaiman kata, aku nak tengok burung belatuk ni bercakap betul ke temerang ke? Kalau temerang, aku sembelih. Kalau betul, aku nak tundukkan negara itu kepada aku. Dia kata, dia ambil satu surat, dia tulis, innaha min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat daripada Sulaiman dengan nama Allah Ta'ala. Datanglah kepada kami, wahai Balqis, dalam keadaan menyerah diri. Burung belatuk tu pun ambil surat, bawa pergi semula kepada Balqis Yaman, campak kepada Balqis. Balqis baca, tengok Sulaiman suruh datang. Ni episod yang saya cerita. Sulaiman kata, aku hendak ada di kalangan kamu ini, wahai rakyatku, kata Sulaiman, ada yang boleh bawa pergi ke Yaman, pergi ke Sana'a Yaman, pergi ke Sabak Yaman, pergi ambil singgah sana Balqis, bawa kepada aku sebelum dia datang jumpa dengan aku. So Sulaiman nak suruh orang dia pergi ambil singgah sana ya, bukan istana, singgah sana, arsh, bawa daripada Yaman mari ke Palestin 2000 km. Tampillah wa qala ifritun minal jin. Rakyat Sulaiman ada yang nama dia Ifrit. Nama tu pun tak seronok dah. Ifrit minal jin, dari suku sakat jin. Tampil Ifrit ni, Quran cerita. Dia kata, saya akan bawa kepada kamu, wahai Nabi Sulaiman, singgah sana itu ke hadapan kamu dengan suatu jarak masa. Kalau kamu perintah sahaja, saya akan bawa. Sebelum kamu berdiri tegak, sampailah singgah sana itu. Saya duduk agak dalam 5 second lah, ataupun 3 second. Kalau kita duduk nak bangun tegak, 3 second. 3 second sahaja Ifrit ini menawarkan,
Dia nak bawa singgah sana yang fizikal. Singgah sana Puteri Balqis fizikal. Panca Persada fizikal. Quran kata Ifrit ini dia boleh bawa fizikal dalam jangka masa 3 second. Nabi Sulaiman nak suruh dia bawa dah. Tiba-tiba waqala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Tiba-tiba bangun seorang insan. Nama dia dalam tafsir Asif bin Barkhaya. Dia manusia, anak Adam. Tampil kawan ni, dia kata, ya Nabi Allah, suruhlah saya bawa. Saya akan bawa datang kepada Tuan, di hadapan Tuan, singgah sana itu dalam hanya lebih cepat daripada sekelip mata. Qabla an yartadda ilaika tarfuka. Sebelum kamu berkedip mata, kalau kamu kelip mata, belum buka lagi, barang tu dah sampai. Saya duk fikir hari ni orang nak buat kerja. Nak hantar surat Malaysia pekan ke Kuala Lumpur pakai fax. Fax hari ni hantar surat boleh. Tapi nak operate fax itu, dia makan masa sampai 5 minit. Line tak dapat. Paling cepat line nak jadi makan sampai 2 minit. Itu baru hantar kertas saja makan 2 minit. Tapi fax hari ini orang tak pernah suruh fax kereta Mercedes Jerman hantar ke pekan dengan fax. Orang tak buat kerja. Fax tak boleh. Nak faxkan gelas orang tak buat, tak boleh. Nak faxkan basikal tak boleh. Nak faxkan sejadah tak boleh. Fax yang boleh baru kertas. Tapi fax zaman Nabi Sulaiman, dia pakai fax juga, nama lain. Dia boleh faxkan yang nama dia singgah sana itu dalam masa tidak sampai sekelip mata. Falamma ra'ahu mustaqirran amamahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini pengajaran. Tak payah suruh dah. Dia sebut sahaja saya akan bawa singgah sana itu lebih cepat sekelip mata, dah sampai dah. Sampai dah singgah sana Balqis daripada Sana'a Yaman sampai ke Jerusalem dalam jangka masa lebih cepat sekelip mata. Ini yang saya katakan ilmun minal kitab. Ada ni. Ada satu pengetahuan dalam kitab yang kita belum sampai. Yang Nabi Sulaiman telah sampai. Memang boleh bawa barang itu seberat itu, seindah itu kepada Sulaiman dengan menggunakan perantaraan kekuatan tadi, kekuatan batin. Bezanya ialah yang Nabi Sulaiman apa jadi? Nabi kata hadza min fadli rabbi. Bila sampai singgah sana, Nabi Sulaiman telah sebut ini mustahak. Hadza min fadli rabbi. Kesenangan seperti ini, kemajuan seperti ini, kebolehan seperti ini Nabi Sulaiman kata anugerah Allah Tuhanku. Sebarang kekayaan kita miliki, kesenangan kita miliki, hendaklah segera menyebut hadza min fadli rabbik. Jangan lupa, apa sahaja kita dapat, ini adalah anugerah Allah Tuhan saya. Apa guna? Liyabluwani. Allah nak uji kita. Uji apa? Sedikit sangat. Aashkuru am akfuru. Nak syukurkah nikmat Allah itu atau nak kufurkah? Kalau syukur kepada Allah maknanya kita, kalau ada air sembahyang pada ketika itu, kita sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ada air sembahyang pun sebutlah Alhamdulillah. Di samping itu, jangan lakukan perkara yang Allah Ta'ala murka. Am akfur, kalau kita kufur pada ketika itu, Allah kata
Wa man yashkur wa inna maki nafsih. Siapa yang syukur, dia dapat faedah bagi diri dia. Tapi kalau orang yang kufur, Allah kata Allah itu maha kaya daripada mereka. Maka kalau syukur, aku tambah lagi nikmat aku. Kalau kamu kufur, aku turun azab aku. Inilah yang berlaku. Sulaiman terus memerintah dalam keadaan yang aman damai. Rakyatnya begitu kukuh. Puteri Bilqis datang ke Yaman, datang ke Palestin. Islam sama dengan Sulaiman. Semua negara menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negara yang aman makmur, Allah Ta'ala maha pengampun. Itu untung. Yang rugi siapa dia? Yang kedua. Siapa dia? Allah sebut dalam Quran. Itu Allah kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dil autad. Ini kemajuan yang Allah berikan. Allah berikan kepada kaum Ad kebolehan mereka yang begitu hebat. Mereka boleh tebuk lubang dalam bukit-bukit yang pejal, batu yang keras. Mereka ada alat, ada teknologi, boleh tebuk bukit itu. Jabus sakhra bil wad, buat rumah dalam bukit. Fir'aun Allah berikan kekuatan kepadanya sampai dia boleh buat autad, piramid yang macam bukit. Kukuh piramid sampai hari ini 4,000 tahun masih teguh. Kesemuanya dapat kesenangan. Tapi sayang Allah kata, allazina taghaw fil bilad. Mereka buat jahat dalam negara. Mereka melampau. Mereka buat fasad. Fa'aksaru fihal fasad. Mereka buat kerosakan. Akhir apa jadi? Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Allah turunkan azab ke atas mereka, azab yang paling pedih. Musnah bangsa, musnah kemajuan, dan musnah segala kebolehan. Akhirnya mereka akan dapat seksa Allah Subhanahu wa taala. Atas itulah maka hijrah mengajak kita kembali kepada Allah. Kembali melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dengan meletakkan diri kita insan yang kerdil, yang ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dunia sampailah kepada akhirat. Ampun tuanku. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kesemua kita dan menganugerahkan kepada tuanku kesihatan yang kekal abadi insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Maaf saya pohonkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.